Okay, selamat pagi. Hari ini cikgu nak terangkan tentang topik 7.2, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Kita masuk dulu tenaga keupayaan. Okay, apa maksud tenaga keupayaan? Maksud tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam satu jasad. Satu jasad maksudnya boleh jadi apa sahajalah. Okey, tenaga yang ada di dalam dia. Kita tengok dulu, ada dua jenis tenaga keupayaan. Satu adalah tenaga keupayaan graviti. Satu lagi adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey. Apa itu tenaga keupayaan graviti? Okey, tenaga keupayaan graviti ini melibatkan apa sahaja benda yang berada dalam satu kawasan yang tinggi. Okey, apa saja benda yang berada dalam kawasan yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, benda yang berada di tempat yang tinggi ataupun dia bergerak ke arah tempat yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okay, kat sini cikgu bagi satu contoh. Okey, ada seorang pelajar, jisim dia 50 kg. Dia berada di bahagian kawasan tanah tinggi. Okey, tanah tinggi, ketinggian dia adalah katakan 10 meter. So dia nak terjun ke bawah. Okey, dia nak lompat ke bawah. So sebelum dia lompat, pelajar itu boleh dikatakan mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, so tenaga di dalam badan pelajar itu dipanggil tenaga keupayaan graviti. Kita tengok formula untuk pengiraan tenaga keupayaan graviti. Formula dia ialah sama dengan M darab G darab H. Apa dia M? M adalah mass. Dia dalam bahasa Inggeris. M adalah mass, iaitu jisim pelajar. Okey. Kemudian G dikatakan pecutan graviti. Okey. Nilai dia tetap 10 sentiasa. Lepas tu H ialah height. Height adalah ketinggian. Okey, berapa tinggi dia berada. Okey. So, untuk soalan contoh ini, jisim yang diberi adalah 50, ketinggian diberi 10 meter. So, kita hanya perlu masukkan nilai sahaja. M 10 kilogram, 50 kilogram darab pecutan graviti sentiasa sama, 10 meter sesaat. Okey, 10 nilai dia 10. Lepas tu ketinggian dia 10 meter, diberi meter. Memang SI unit ialah meter, so kita masukkan 10 meter. So kita darabkan dan kita akan dapat 5,000 joule. So tenaga keupayaan graviti yang tersimpan dalam jasad pelajar ini adalah 5,000 joule. Okey, apa sangkut paut tenaga keupayaan graviti dengan kerja? Okey, bila dia nak lompat tu, dia sedang buat kerja tau. Okey, apa saja yang dia nak buat itu maksudnya dia sedang buat kerja. Okey, so tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Okey, sebab ada jisim, okey, dan dia lompat. Lepas tu ada sesaran. Sesaran di sini digantikan dengan ketinggian. Okey, so tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan kerja yang dilakukan. Okey, so kita dah settle tenaga keupayaan graviti. Kita tengok apa itu tenaga keupayaan kenyal. Okey, kenyal di sini adalah kita biasa cikgu ada spring di sini. Spring. Okey, spring. Selalu kita tekan dia ataupun kita regangkan dia, kita tarik dia panjang. So ini maksudnya spring ini mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Kenyal maksudnya dia boleh diregangkan ataupun dimampatkan. Cikgu dah mampatkan dia sependek-pendek yang boleh. Okey, so ini tenaga yang ada dalam spring ini kita panggil tenaga keupayaan kenyal. Sama juga dengan getah, sama juga dengan pembaris plastik. Kamu ada pembaris plastik, selalu kamu main dengan pembaris, kamu bengkok-bengkokkan dia. Okey, lepas tu kamu lepas, dia kembali kepada kedudukan asal. Tapi kalau kamu bengkokkan dia dengan tenaga yang kuat, pembaris tu patah. Bila dia patah tu maksudnya hilang tenaga keupayaan kenyal. Selagi dia boleh
dibengkokkan atau ditarik atau dimampat dan dia kembali kepada bentuk asal, kita mengatakan spring atau apa saja benda yang boleh dimampat, diregang, mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, so kita tengok apa formula tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal, formula dia ialah 1/2 darab F. Okey, setengah darab F. F dekat sini force, daya. Pasal kita perlu guna daya kita untuk regangkan atau mampatkan. Kalau tak ada daya, mana boleh buat? Okey, so kita perlukan daya. Dan X adalah perubahan saiz. Okey, kita ambil nilai yang paling besar tolak nilai paling kecil, kita tengok apa dia punya nilai perubahan saiz dia. Okey, so kalau cikgu bagi contoh dekat sini, katakan spring asal dia 5 cm. Okey, 5 cm. Lepas itu daya yang cikgu gunakan untuk regangkan spring ini adalah 20 Newton. Okey, cikgu dah regangkan dia. So bila cikgu regangkan, dia dah jadi saiz baru. Bila cikgu tak lepas So saiz dia adalah 10 cm. Asal 5, bila cikgu regang dia jadi 10. Itu kita kena cari perubahan saiz. So perubahan dia ialah asal 5 ubah jadi 10. So kita cari perbezaan. Tak kisahlah mana ke mana. So cari perbezaan. So bila nak cari perbezaan, kita sentiasa ambil yang besar tolak yang kecil. 10 tolak 5. So perbezaan dia ialah 5. So perubahan saiz X ini, okey, X ini perubahan saiz adalah 5 cm. So kita masukkan nilai tenaga keupayaan kenyal 1/2 kali daya yang digunakan 20 darab perubahan saiz dia tadi kita kira 10 tolak 5 ialah 5 cm. Kat sini cikgu ganti 0.05. Kenapa? Sebab SI unit untuk panjang adalah meter. Okey. Meter ni 5 cm ni. Meter ni dia bagi 5 cm. Sentimeter tu kita kena ubah sentimeter kepada meter. So kita kena bahagi 100. 5 bahagi 100 kita akan dapat 0.05 meter. Okey, kena tukar pergi meter. So masukkan nilai meter. Lepas itu kita guna kalkulator saja. 1/2 darab 20 kali 0.05. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.5 joule. Okey. So, itu adalah cara pengiraan tenaga keupayaan kenyal. Okey, last kali kita tengok hari ni adalah tenaga kinetik. Ini macam ramai tahu apa maksud kinetik . Kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Apa saja objek yang bergerak, dia mempunyai tenaga kinetik. Kipas angin, mesin basuh, blender, semualah apa, basikal. Semua benda yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. So, janji dia bergerak, dia ada tenaga kinetik. Okey, formula untuk kiraan tenaga kinetik adalah 1/2 darab M. Semula M adalah mass jisim dan V kuasa 2. V ini adalah velocity dalam bahasa Inggeris, iaitu had laju. Berapa laju dia bergerak. Okey, unit dia meter sesaat. Okey. So cikgu bagi contoh untuk supaya semua orang boleh faham. Okey, kita bagi contoh. Bas berjisim 50,000 kilogram. Okey. Bergerak dengan had laju 10 km sejam. Memang kenderaan bergerak dalam kilometer sejam. Kereta pun macam tu juga. Berapakah tenaga kinetik bas itu? Okey. So, dia nak tanya tenaga kinetik. So, kita tulis formula dulu. Tenaga kinetik ialah 1/2 darab M darab V kuasa 2. Okey. So, 1/2 tulis balik. M ialah jisim. Cikgu dah bulatkan. Jisim di sini, jisim bas adalah 50,000. Masukkan nilai 50,000. Lepas tu had laju. Dia bagi 100 km sejam. Okey, fikir balik. Cikgu dah cakap mesti kena dalam bentuk unit SI. So, unit SI untuk jarak adalah meter. Tapi dia bagi kilometer. Lepas tu
Masa pula mesti saat, bukan jam. So, kita kena tukar semua benda ni. So, cikgu ubah penukaran unit di sini. Okey, cuba tengok. Had laju bas, dia kata 100 km sejam. Okey, dalam 1 jam dia boleh bergerak sejauh 100 km. So, kita kena ubah. Kilometer nak tukar pergi meter, darab 1000. So, 100 kali 1000 dapat 100,000 meter. Okey, kilometer tukar kepada meter. Lepas itu kita tukar jam pergi minit. Jam nak tukar pergi minit, kita kena tukar pergi jam tukar pergi saat. So jam nak tukar pergi saat, kita kena tukar pergi minit dulu. 1 jam 60 minit. Lepas tu kita kena darab tukar pergi saat. Darab 60 saat. Okey, yang ni awak kena tekan kalkulator. So 100,000 bahagi 3,600 saat. Okey, 1 jam ni sama dengan 3,600 saat. So, bila tekan kalkulator, cikgu dapat 27.78 meter sesaat. Okey, inilah unit yang kita nak guna untuk had laju. Untuk had laju. Okey, ada buat kesalahan ke sini. Kalau ada orang sedar. Okey, 1/2 kali 50,000 ialah jisim. Kali V square. Cikgu hanya baru ambil V. Belum lagi dikuasa 2 kan. So, V kuasa 2. Okey, V kuasa 2. So, ini bukan jawapan dia. Cikgu tertinggal di situ. Okey. So, kalau kamu tekan kalkulator, 1/2 darab 50,000 kena darab dengan 27.78 kuasa 2. Okey, cuba kamu yang selesaikan, tekan kalkulator. Cikgu tak pegang kalkulator sekarang. Kamu selesaikan, nanti cikgu berikan jawapan. Okey, so ingat 1/2 darab 50,000 jisim dia kali dengan had laju dikuasa 2 kan. Okey, so tadi cikgu dah kira ialah had laju. So kita kena kuasa 2 kan dia. Lepas tu baru kita boleh selesaikan. Ini dah kira matematik. Setakat nak masukkan nilai saja sains. Yang lepas tu adalah matematik. So, kirakan jawapan dia unit dia joule. Pasal dia melibatkan tenaga. Okey. So, itu saja penerangan tentang topik hari ini. Thank you.